Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin bin Zulkifli, nombor metrik 282791, ingin membentangkan pengenalan untuk tajuk kesesuaian pakaian lelaki dan wanita dalam majlis rasmi. Kesesuaian pakaian lelaki dan wanita dalam majlis rasmi ialah etika pemakaian yang merupakan peraturan-peraturan tingkah laku atau sopan santun sama ada dalam perhubungan antara satu sama lain. Amalan protokol dalam suatu majlis bertujuan menetapkan penghormatan yang diberikan kepada seseorang tetamu kehormat dan para jemputan. Oleh yang demikian, etika pemakaian juga mencerminkan atau melambangkan kreativiti, kredibiliti dan keupayaan seseorang agensi tersebut. Majlis yang berbentuk formal atau tidak formal, contohnya majlis yang tidak banyak mematuhi protokol seperti majlis jamuan, teh, sempena hari kebangsaan. Majlis penuh istiadat seperti istiadat pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran, menyampaikan surat tauliah dan mengangkat sumpah oleh menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azimah binti Hamid, nombor metrik 282462. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan jenis-jenis majlis. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi majlis rasmi? Majlis rasmi merupakan sebuah majlis formal yang mempunyai tata cara tertentu dan protokol yang perlu diikuti. Sebagai contoh, Majlis Anugerah Dekan, Perhimpunan Mesyuarat Agung PIKJ dan Sukan Tahunan. Majlis terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama ialah majlis penuh istiadat. Majlis penuh istiadat dijalankan dengan penuh tata tertib. Majlis ini dijalankan di istana. Sebagai contoh, majlis pertabalan, majlis pemurniaan darjat kebesaran dan majlis mengangkat sumpah. Seterusnya, majlis rasmi dan formal. Majlis ini melibatkan pembarisan negara atau negeri. Semua aspek yang terlibat perlu mempunyai peraturan dan protokol yang ditetapkan. Sebagai contoh, Majlis Anugerah Tokoh Melayu Rasul 2021. Seterusnya, majlis rasmi tetapi tidak formal. Majlis ini menggunakan peruntukan kerajaan, tidak perlu mematuhi peraturan dan adat sebelumnya. Sebagai contoh, program Turun Padang, Majlis Perasmian Fikrah, Majlis Agama Islam dan pelancaran bulan baca. Bagi majlis tidak rasmi tetapi formal, ia merupakan sebuah majlis yang dianjurkan oleh pihak swasta. Pihak penganjur membiayai sepenuhnya kos penganjuran. Selain itu, semua pihak perlu mematuhi segala peraturan dan adat yang ditetapkan oleh pihak mereka. Seterusnya ialah majlis tidak rasmi dan tidak formal. Majlis ini dianjurkan oleh pihak swasta. Pihak penganjur bertanggungjawab membiayai kos penganjuran dan pelaksanaannya. Selain itu, majlis ini juga tidak perlu mematuhi sebarang peraturan dan adat. Sebagai contoh, sambutan Hari Keluarga dan persembahan aneka ragam. Hiasan merupakan salah satu aspek yang dititik beratkan semasa ingin menghadiri majlis-majlis rasmi. Memakai hiasan yang bersesuaian dengan majlis amat dititik beratkan. Barang-barang kemas yang perlu dipakai ialah seperti subang, gelang tangan dan jam. Namun begitu, kesederhanaan juga dititik beratkan dalam pemakaian hiasan, dan hiasan haruslah dipadankan mengikut majlis dan baju yang dipakai. Contohnya, tali pinggang dipakai dari jenis kulit PVC dan kain atau besi yang sesuai. Selendang dan skarf dipakai semasa menghadiri majlis keagamaan atau menziarahi kematian. Selendang haruslah menutup kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Doktor, saya Badrul Amin bin Nurhan,
nombor metrik 282757. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tata hias dan gaya semasa majlis rasmi. Tata hias pakaian dan gaya. Tata hias adalah satu aspek pengurusan diri yang menitik berat tentang kekemasan dan kesempurnaan dan kesesuaian pakaian di dalam majlis rasmi. Pakaian bagi satu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis. Penampilan seorang terbentuk dua imej, iaitu imej organisasi dan imej peribadi seseorang. Antara perkara yang perlu diberi keutamaan adalah pakaian, hiasan pakaian, minyak wangi, rambut, tudung, tali leher, kesihatan dan kebersihan diri. Antara contoh yang diberi pada waktu majlis rasmi adalah jika anda memakai tali leher, anda perlulah menarik tali leher sehingga ke atas dan butang di atas perlu dibutang sentiasa sepanjang majlis rasmi. Lengan baju hendaklah dibutang sehingga hujung kerana akan memberi imej yang terbaik untuk dalam majlis. Baju jika pakai baju kemeja hendaklah dijahit sepanjang masa. Bagi wanita adalah tudung perlu memakai dengan kemas. Baju dipakai adalah mengikut warna dan tema semasa majlis rasmi. Keterampilan di dalam sudut Islam. Islam berteraskan konsep air untuk berwuduk dari sudut agama. Islam, air yang suci adalah dari 3 sudut, iaitu rupa, rasa dan bau. Dalam konteks ini bermakna jelaslah bahawa keterampilan diri dari sudut konsep rupa, bau dan rasa. Agama Islam amat mengutamakan gaya dan penampilan diri seseorang, personaliti dirinya dan identiti individu dalam pemakaian di dalam majlis rasmi maupun majlis yang diadakan. Sebagai contoh, kita orang Islam ataupun agama-agama lain mengikut agama masing-masing. Saya ambil contoh di sini adalah agama Islam. Agama Islam perlu menitik beratkan tentang kekemasan dan kehansaman dan ketatasilihan diri sendiri dalam majlis rasmi mengikut ketetapan yang diadakan. Perkara yang perlu dititik berat adalah wanita. Antara perkara yang harus diberi perhatian tentang kesesuaian pakaian terhadap wanita. Perkara yang harus diberi perhatian tentang kesesuaian pakaian wanita ialah elak pakai pakaian ketat dan menuluk mata pada majlis rasmi. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah mengelakkan dari memakai pakaian ketat supaya tidak terbatas pergerakan di dalam majlis dan tidak dipandang oleh masyarakat lain. Perkara yang perlu dititik beratkan untuk lelaki. Perkara yang perlu diberi perhatian tentang kesesuaian pakaian terhadap lelaki ialah tidak memakai pakaian ketat dan tidak memakai pakaian mengikut kesesuaian badan. Perkara yang perlu diberi perhatian tentang kesesuaian pakaian lelaki ialah mengelakkan dari memakai pakaian yang ketat dan menyukarkan pergerakan badan di dalam majlis rasmi. Memakai pakaian yang kemas dan mengikut kesesuaian badan di dalam majlis rasmi. Sentiasa kelihatan kemas kerana identiti seseorang dinilai dari cara pemakaian seseorang di dalam majlis rasmi itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farida binti Amran, nombor metrik 282766. Ia membentangkan berkaitan dengan kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis rasmi. Majlis yang pertama iaitu jamuan makan malam rasmi oleh ketua negara atau ketua kerajaan. Bagi lelaki, pakaian sesuai iaitu pakaian kebangsaan rasmi berwarna hitam tanpa keris, baju batik berlengan panjang, meskit and black tie. Manakala perempuan, baju kurung berselendang, baju kebaya labu berselendang, evening dress dan meskit. Majlis yang kedua iaitu jamuan makan malam rasmi. Bagi lelaki, baju kebangsaan dan baju batik berlengan panjang. Boleh juga dipakai dengan long suit. Manakala perempuan, baju kurung berselendang dan baju kebaya labu berselendang. Majlis yang ketiga iaitu jamuan teh rasmi. Bagi lelaki, pakaian kebangsaan, long suit dan servis uniform. Manakala perempuan, baju kurung berselendang, baju kebaya labu berselendang, pakaian kebangsaan masing-masing lah. Majlis yang keempat iaitu penggunaan darjah kebesaran.
Bagi lelaki, pakaian istiadat, pakaian kebangsaan rasmi lengkap bertengkolok, berbengkung dan keris tersusun di pinggang kiri. Pakaian kebangsaan rasmi lengkap bersamping untuk pegawai bertugas. Long suit bersongkok untuk pegawai bertugas. Kalau perempuan, pakaian istiadat, baju kurung berselendang, baju kebaya labuh berselendang, pakaian berlengan panjang yang labuh. Majlis yang kelima iaitu istiadat pertabalan. Bagi lelaki, baju batik lengan panjang, long suit, pakaian kerja. Manakala perempuan, baju kurung berselendang, baju kebaya labuh berselendang dan tidak sedundun. Majlis yang keenam iaitu majlis di luar dewan seperti perasmian sukan-sukan. Bagi lelaki, baju batik berlengan panjang, dan perempuan baju kurung berselendang, baju kebaya labuh berselendang. Majlis yang ketujuh iaitu kemangkatan. Bagi lelaki, bagi orang Islam, pakaian kebangsaan dan songkok dililit dengan kain putih selebar 1 inci pada songkok mereka. Bagi orang bukan Islam, long suit dan tali leher hitam serta lilitan kain hitam di lengan baju. Manakala bagi perempuan Islam, pakaian baju kurung atau kebaya labuh serta berselendang putih. Bagi yang bukan Islam, pakaian sempurna dan sopan serta bertudung hitam. Majlis yang ke-8 iaitu pembukaan persidangan parlimen. Bagi lelaki, pakaian kebangsaan rasmi, keris dan tengkolok. Dan bagi perempuan iaitu baju kurung berselendang, kebaya labuh berselendang, pakaian kebangsaan masing-masing. Majlis yang ke-9 yang terakhir iaitu anugerah sastra negara dan anugerah seni. Selamat sejahtera, saya Muradin Alaki Tarikan Salam, nombor metrik 28297. Di sini ingin membentangkan pakaian istiadat diraja. Yang pertama, kita pergi kepada tengkolok diraja. Semenjak beberapa kurun lamanya, kain yang ditenun dengan sutera yang diikat dengan pelbagai solek di hulunya jadi sebagai pakaian kepasaran raja-raja Melayu. Dari sebuah negeri ke negeri, yang lain mempunyai bentuk ikatan, iaitu solek dan warnanya. Kain itu dikenali sebagai tengkolok, dan tengkolok diraja dipakai oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari pertabalan, sambutan ulang tahun keputeraan rasmi, lawatan-lawatan rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke negeri-negeri di Malaysia. Yang kedua, kita pergi kepada muskat. Pakaian rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pegawai-pegawai istiadat istana negara ini dikenali sebagai muskat. Dan pakaian ini berasal dari Muscat, iaitu sebuah negara Islam dan terletak berhampiran dengan negeri jiran. Muscat juga menjadi pakaian rasmi pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah. Pakaian rasmi ini mula dipakai pada tahun 1960, iaitu semasa pertabalan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga, dan diilhamkan oleh Perdana Menteri yang pertama, iaitu Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hadi. Baju ini telah diubah daripada pakaian rasmi pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah. Yang ketiga pula, meskit. Meskit merupakan pakaian rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika menghadiri majlis santapan malam beristiadat. Meskit telah diwujudkan selaras dengan keputusan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 20 Februari 2009. Yang keempat pula, pending diraja. Pending diraja pula diperbuat daripada emas 10 mutu bertata dan bersulam dengan permata delima, dan di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkungnya diperbuat daripada kain saklat berketat berbunga-bunga dan benang emas. Seterusnya yang kelima, iaitu keris pending diraja. Keris
Majlis pendek diraja dibuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan ganting yang bertatakan emas. Bulu keris ini dinamakan bulu bekaka dan berupa kepala Garuda, dan di samping keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Keris ini hanya dipakai oleh Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan adalah salah satu pakaian kebesaran diraja dan seperti keris panjang diraja. Yang keenam, kita pergi kepada gendik diraja. Gendik adalah pakaian wudhu bagi Sri Paduka Raja Permaisuri Agong. Ia dibuat daripada emas putih bertata penuh dengan permata belian berbunga awan larat. Gendik ini dibuat daripada khas supaya boleh dicerai menjadi loket dan kerongsang. Yang terakhir, kita pergi kepada kalung diraja. Kalung adalah rantai leher yang dibuat untuk Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ia dibuat daripada emas putih bertata penuh dengan permata belian. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang tubang, kerongsang dan kerabu. Kesimpulannya, apa yang saya dapat dari kajian ini ialah Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai beberapa ciri keunikan, terutamanya dari segi komposisi penduduk, kebudayaan, fahaman atau kepercayaan agamanya. Selain itu, Malaysia juga merupakan sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum dan bangsa, dan kaum majoriti adalah kaum Melayu. Setiap masyarakat ini kaya dengan ciri-ciri pemakaian rasmi. Kesesuaian pemakaian bergantung kepada sesebuah majlis yang dihadiri. Majlis boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, antaranya ialah majlis penuh istiadat, majlis rasmi dan formal, majlis rasmi tetapi tidak formal, majlis tidak rasmi tetapi formal, dan majlis tidak rasmi dan tidak formal. Untuk tata hias pakaian pula, pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk pada tahap atau taraf majlis tersebut. Penampilan seseorang individu dalam sesuatu urusan rasmi sentiasa diiringi oleh dua bentuk imej, iaitu imej organisasi di mana ianya berkhidmat dan imej peribadi seseorang yang menghadiri majlis rasmi tersebut. Antara perkara yang perlu diberi keutamaan dalam tata hias dan penggayaan diri adalah kesesuaian berpakaian, hiasan minyak wangi dan rambut, tudung, tali leher dan kesihatan, kebersihan dan kekemasan diri. Seterusnya, untuk pemakaian hiasan yang bersesuaian semasa menghadiri sesebuah majlis, antara barang-barang kemas yang perlu dipakai ialah subang, gelang tangan, jam cincin dan rantai leher. Walau bagaimanapun, kesederhanaan pemakaian hiasan amat dititik beratkan kepada pihak yang terlibat dalam majlis berkenaan. Tambahan pula, hiasan yang dipakai seharusnya dipadankan dengan baju yang dipakai.